Okay. Dalam kod 1, 2, 3 ni, kita nak buat ataupun kita nak tengok bagaimana kita nak demonstrate bagaimana kita gunakan string indexing. Okay, apakah itu string indexing? Okay, string indexing adalah satu kaedah kita nak access individual character dalam string. Okay, ini adalah salah satu topik di bawah topik working with string. Yang dalam case ini, katakan kita ada contohnya kita ada satu string. Okay, string tersebut adalah contohnya, okay, kita ada satu string Fauzi, F-A-U-Z-I. Maka saya nak access huruf, contohnya huruf U dalam string tersebut. Bagaimana kita boleh gunakan kaedah indexing lah. Okay, bagaimana nak buat? Kita tengok contoh dia. Katakan kita buat satu perkataan lah. Kita buat satu variable dan variable tersebut kita nak user masukkan lah. Okay, dalam kes ni user masukkan, maka variable tu ada macam-macam lah. Dia tidaklah fix kepada satu perkataan ataupun satu string. Your word. Okay, macam biasa bila kita buat, kita test dulu your word, contohnya Fauzi. Lepas tu kita test dia simpan ke tidak. Okay, maka dia dah simpan perkataan Fauzi tersebut. Yang ni Fauzi ni, kita dah simpan perkataan ataupun string Fauzi ni ke dalam variable namanya word. Dan bila dia dah simpan dalam dalam variable word tu, dia simpan dalam bentuk sequence, index yang bersequence. Okay, contohnya, contohnya perkataan Fauzi, F-A-U-Z-I, dia susun dalam sequence lah. Dalam sequence ni, dia ada penomboran index. Okay, huruf pertama, index dia adalah 0. Huruf kedua, 1. Huruf ketiga, 2, 3, dan 4. Okay, ini index dalam bentuk positive number. Kita juga ada index dalam bentuk negative number. Di mana dia akan bermula daripada huruf terakhir. Dia akan jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, kita test betul ke tidak kita punya indexing ataupun yang telah dibuat ni lah. Okey, bagaimana kita nak test indexing? Bagaimana cara menulis indexing? Indexing, katakan kita ada word tersebut. Okey, kita indekskannya dengan gunakan square bracket. Okey. Okay, jadinya kalau kita buat, kita print lah. Kita print. Print. Okay. Jadinya, word ni adalah kita punya variable. Dan ini adalah bagaimana kita nak cari dia punya index. Katakan saya nak index nombor 3. Okay. Saya masukkan bagi Fauzi sebab kita contoh bagi Fauzi tadi. Once kita index nombor 3, dia akan bagi huruf Z. Okay. Katakan saya nak index negatif 4. Okay. Negatif 4 teran Fauzi. Okay. Dia akan dapat huruf A. Sekiranya huruf ni bertambah, maka ia akan perubahan. Okay. Contohnya, Fauzi 1, 2, 3. Maka indeks tu akan bertambah. Yang ini akan jadi 5, 6, 7. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Okay. Jadi kalau macam tadi, kalau kita buat negatif 4, dalam kita punya contoh tu akan dapat huruf A. Okay, bila kita run balik dengan nilai yang berbeza,
Fauzi 1, 2, 3, maka negatif 4 akan jatuh pada huruf I. Okey. Ni bagaimana kita nak buat indexing lah. Kita index ataupun kalau senang nak bayangkan, kalau ini word ni adalah satu variable ni adalah dalam satu kotak yang besar, okey, maka index tu, okey, kita ada kotak-kotak kecil dalam kita punya kotak besar tu. Jadi kotak yang pertama kita letak huruf yang pertama, huruf F contohnya. Kotak yang kedua, macam itulah. Jadi kita nak kotak yang mana dalam kita punya kotak yang besar. Okey, ini dan kali ni kita nak buat satu contoh, okey, katakan kita nak buat bukan permainan lah. Kita nak test secara random kita punya index tersebut. Okey, untuk test secara random, maka kita nak buat, kita akan import random. Okey, maka kita buatlah ini kemudian. Kita buat satu variable baru, hi. Hi ni kita nak simpan panjang dia, length, word. Okay, kalau kita print, okay, katakanlah Fauzi 1, 2, 3, maka panjang huruf tersebut adalah 8 dan nilai 8 tersebut kita simpan dalam high lah. Dan lagi satu adalah low, di mana nilai dia adalah di sebalik ni lah, ataupun negatif punya fraction. Sebab kalau kita tengok indexing ni, dia ada part positif dengan part negatif lah. Okay, word. Okay, kalau kita tengok dia punya nilai low, okay, Fauzi 1, 2, 3, maka dia akan dapat negatif 8. Jadinya bila kita nak buat random tu, akan ada nombor negatif 8 hingga 8 lah. Kita nak buat sebab kita nak gunakan teknik ni, for ni. For I in range. Okay. Okay, katakanlah kita nak buat berapa kali iteration? 10 kali iteration. 10. Okay, jadi akan stop pada 10 kali iteration lah. Kita buat satu lagi variable, position. Variable ni akan menentukan nilai random. Macam sebelum ni kita buat dadu. Okay, kita boleh tentukan nilai random tersebut. Okay, contoh. Okay, random dot range. Okay, low, high. Jadinya dia akan simpanlah antara negatif 8 hingga 8, dia akan simpan satu nombor. Lepas tu kita akan buat indexing dekat bawah ni, print word. Okay, word pada position yang kita dah randomkan tadi. Okay, adalah perkataan apa? Okay, di sini kita buatlah kita punya tadi word indexing. Kali ni kita tak index pada word. Kita index pada position sebab kita dah randomkan nilai position tu. Salah pula kat sini position. Okay, jadinya for I in range, kita akan iterate sebanyak 10 kali. Kita buat satu variable. Variable ni akan simpan nombor random di antara negatif 8 dan 8. Kalau macam case Fauzi 1, 2, 3 lah. Negatif 8 dengan 8 bergantung pada perkataan yang awak masukkan. Kalau 5, bergantung di antara 5 dengan negatif 5. Okay, maka dia akan print word pada position. Nilai yang dikeluarkan di sini.
Lepas tu kita nak tengok huruf apa yang keluar. Okey? Ya, kita run sekejap. Contohnya, Fauzi 1, 2, 3. Dia keluar apa pula kat sini. Salah je, position. Okey? Untuk position ni, Fauzi 1, 2, 3. Maka kita akan dapati nilai macam ni lah. Pada kedudukan 2, kalau kita tengok dekat depan ni, pada kedudukan 2, dia akan keluar U, negatif 4 keluar I, negatif 8 keluar F, dan seterusnya lah. Okey? Di mana dia ikut random dia daripada 8 ke negatif 8, bergantung kepada panjang awak punya perkataan ni lah. Okey? Dan dia akan access perkataan-perkataan tersebut. Okey? Jadi boleh cuba kita punya yang ini. Bagaimana menggunakan indexing dalam kita punya string lah. Working with string.